Salam sejahtera, saya Marisuji, ini Ringkas 12. Malaysia telah mendapatkan pandangan dan penjelasan daripada ulama terkemuka dunia tentang hukum pengambilan vaksin COVID-19. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri, beliau telah menghantar surat kepada beberapa ulama terkemuka bagi memohon penjelasan tentang isu berkaitan vaksin, antaranya Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyib, Mufti Mesir Syauqi Alam dan Pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan Emiriah Arab Bersatu Sheikh Abdullah bin Bayyah. Mereka sendiri amat kuat merujuk kepada pakar-pakarnya, kepada mereka yang berautoriti. Diberi hujahan betapa pentingnya ikut kepada pakar. Bahkan salah satu min syurutil fatwa ialah rujuk kepada ahli ikhtisas. Sementara itu, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata, terdapat 3 aspek penting bagi menentukan hukum halal dan haram sesuatu perkara, antaranya merujuk kepada pakar bagi bidang berkaitan sekiranya tidak terdapat dalil atau bukti dalam Al-Quran dan hadis. Ada tak sumber-sumber daripada haiwan yang tak disembelih? KKM dah maklum bahawa tidak ada sumber daripada haiwan. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya di Sarawak, diputuskan harus dan wajib diambil. Seorang lelaki warga Malaysia berusia 33 tahun adalah antara 2 kes baru jangkitan tempatan COVID-19 yang dilaporkan di Singapura pada Khamis. Dilabelkan sebagai kes 60,448, pemegang permit kerja itu merupakan pekerja PSA Corporation Limited. Lelaki itu yang tiba dari Malaysia pada 23 Disember tahun lepas menerima dos pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech pada 22 Januari dan dos kedua pada 14 Februari. Sehingga Khamis, Singapura melaporkan 10 kes baru termasuk 2 kes import, menjadikan jumlah jangkitan sebanyak 59,900 kes. Oh, Nina. Celaka. Laporan seterusnya. Sidang media program realiti terbitan TVS iaitu TVS Star telah pun berlangsung sebentar tadi. Difahamkan kini lebih 645 penyertaan dari seluruh negara telah pun diterima. Untuk perkembangannya, wartawan Khairil Zarif ada butirannya. Silakan Zarif. Terima kasih kepada rakan tugas kita di studio. Hari ini berlangsungnya siaran langsung program pelancaran sidang media TV Stars, iaitu TV Stars ialah merupakan program reality TV yang pertama di Sarawak yang mengetengahkan bakat-bakat muda seperti lakonan, pengacaraan dan juga nyanyian. TV Stars ini hari ini sidang media
Dia telah memperkenalkan para juri termasuk pengacara TV Stars dan juri-juri untuk nyanyian ini adalah seperti Amir Jahari, Dewi Liana dan Erin Zakri. Dan pada musim pertama TV Stars bersiaran sebanyak 10 episod. Jangan lupa saksikan TV Stars di kaca TV anda. Laporan itu daripada saya Kaizari Afindi dan juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS. Terima kasih Zarif untuk perkongsian itu. Seterusnya, Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA yang berperanan memacu pembangunan utara Sarawak fokus kepada kemajuan luar bandar yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Kata Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, NRDA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan di kawasan Limbang dan Lawas terus memberi tumpuan kepada pembangunan asas luar bandar selain aspek sosioekonomi, sektor pelancongan dan pembangunan usahawan. Hampir 10 juta ringgit telah diperuntukkan bagi tahun 2020 hingga 2021 untuk dilaksanakan di kawasan Limbang dan Lawas seperti pelaksanaan projek kecil, pembinaan jalan menuju rumah-rumah dan pembetung menyeberangi parit, menyimenti tiang kayu di kampung-kampung seperti Seberang Kedai, Limpaku Pinang dan Pangkalan Reja. Dengan kos pembelanjaan berjumlah 35 juta, pembinaan Sekolah Kebangsaan Penasu baharu di Daro merupakan harapan besar penduduk khususnya di kawasan Penasu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad, dilengkapi 12 bilik darjah, 12 kuartus kediaman guru serta bangunan 3 tingkat, ia digambarkan turut mempunyai kemudahan lain setanding sekolah lain di kawasan bandar. Turut dilengkapi kemudahan asrama, ia bukan sahaja memberikan manfaat kepada penduduk di Kampung Penasu, malah 9 rumah panjang di sekitarnya. Proses tender bagi projek terbabit dijangka dikeluarkan Ogos ini dan memakan masa 2 tahun untuk disiapkan. Sekian sahaja ringkas 12 untuk hari ini. Saya Merah Suji, salam hormat dan jumpa lagi.